السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Hadis yang terakhir adalah hadis tentang Na'yun Najashi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam na'an Najashiyya fil yawm alladhi mata fihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kewafatan, kematian Najashi pada hari di mana dia wafat. Wa kharaja bihim ila al-musalla, dan mereka keluar ke al-musalla. Fasaffa bihim, dan buat saf. Wa kabbara alaihi arba'an, dan bertakbir 4 kali. Daripada hadis ini, hari itu kita telah mensyarahkan tentang pensyariatan salat jenazah ghaib. Dan di sana ada 3 pandangan. Pandangan pertama, boleh secara itlaq, boleh secara mutlak. Antaranya mazhab Syafi'i sendiri. Sebahagian pandangan menyatakan tidak ada salat jenazah ghaib kerana ia merujuk kepada khususiyat Nabi saja, iaitu mazhab Abu Hanifah antaranya. Dan pandangan yang ketiga adalah al-jama'. Jama' di antara 2 pandangan yang menyatakan boleh secara mutlak dan pandangan yang menyatakan tidak boleh secara mutlak. Iaitu boleh dalam keadaan-keadaan di mana mayat tersebut tidak disolatkan. Mayat tersebut diuruskan di negara yang mana negara tersebut tidak ada orang Islam yang menyolatkannya dan menguruskannya. Maka kita salat jenazah ghaib. Hadis jelas, Najashi masuk Islam di negeri dia dalam keadaan dia menyembunyikan keislaman. Sehingga sampai wahyu kepada Nabi SAW menyatakan telah meninggal, iaitu Raja Najashi Ashamah. Maka Nabi memerintahkan untuk keluar ke Al-Musalla, keluar ke suatu kawasan luar dari masjid dan diadakan salat ghaib. Jika sekiranya ada keperluan maksudnya jika sekiranya mayat tersebut tidak diuruskan secara Islam dan ditanam pun tidak cara Islam dan tidak disolatkan, maka kita boleh salat ghaib atas jenazahnya. Berikutnya antara yang boleh salat ghaib itu kalau sekiranya yang meninggal itu adalah seorang tokoh yang banyak sumbangannya kepada Islam. Tak kiralah sama ada di ulama ke, sama ada di pemerintah ke, maka boleh dianjurkan untuk salat ghaib. Adapun selain daripada itu, tidak perlulah untuk kita salat ghaib. Kalau sekiranya kita lewat daripada menziarahi satu jenazah dan telah dikebumikan, maka itu tidak namanya salat ghaib. Kita pergi kat kubur dia, kita salat dekat kubur dia, maka itu salat jenazah tidak ghaib lah, jenazah dekat depan.
Berikutnya wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin muslim, tidak ada orang Islam yang meninggal, fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan, maka berdirilah 40 orang untuk salatkan jenazahnya, dan 40 orang itulah yusyrikuna billahi syai'a, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun, illa melainkan syafa'ahumullahu fihi, melainkan 40 orang yang tidak mensyirikkan Allah ini boleh memberi syafaat kepadanya. Memberi syafaat maksudnya pertolongan. Syafaat maksudnya pertolongan. Maka 40 orang yang salatkan jenazahnya, dan 40 orang ini akidahnya selamat, akidahnya murni, akidahnya selamat dan elok daripada dan jauh daripada syirik, maka dia boleh memberi syafaat kepada si mayat itu. Hadis Muslim. Dan hadis Muslim juga menyatakan dalam riwayat yang lain, ma min mayyitin yusalli alaihi ummatu minal muslimin, tidak ada mayat yang disolatkan atasnya umat di kalangan orang Islam itu yablughuna mi'ah, yang mencapai bilangan 100, kulluhum, semuanya yashfa'una lah, kesemuanya akan memberikan syafaat kepadanya. Maksudnya 100 orang. Yang tadi hadis bab adalah 40. Hadis yang lain 100 orang. Hadis ini memberikan faedah kepada kita. Pertama, as-salatu alal janazati, salat jenazah itu adalah merupakan syafa'atun minal musallin. Salat jenazah itu merupakan syafaat kepada orang yang mati itu, daripada orang yang salat. Fakullama kathura, maka tatkala bertambah ramainya bilangan orang yang salatkan jenazahnya itu, kana afdal, maka adalah lebih afdal, kerana ramainya orang itu akan menyebabkan ramainya orang berdoa untuk dia, dan ramainya orang mendoakan rahmat untuk dia, dan ramainya orang memohon keampunan kepada Allah untuk mayat tersebut. Itu maksud syafaat. Itu maksud bantuan. Salat jenazah itu adalah syafaat dari orang yang salat kepada orang yang mati. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis menyatakan ini adalah hak muslim atas muslim. Hak muslim atas muslim, salatkan jenazahnya. Maka bila kita salatkan jenazah orang Islam kita, maka kita mendoakan dia dengan rahmat, kita mendoakan keampunan untuk dia, maka itu adalah pertolongan kita kepadanya. Fadilatu wujudi 40 rajulan, fadilat wujudnya 40 orang minal muslimin dari kalangan orang Islam, yusalluna alal mayyit, yang salat atas mayatnya, ya wa yashfa'una fihi, dan memberi syafaat padanya, liyatahaqqaqu hadzal matlab ats-tsamim min Allah Ta'ala fayaqbalu du'aahum fihi wa yashfa'uhum fihi. Maka apabila ramainya orang yang salat jenazah ke atas satu jenazah itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memustajabkan doa-doa mereka itu. Maka sebab itu dia memberi syafaat kepada mayat. Sebab itu dia memberi syafaat kepada mayat. Maka lagi ramai, lagi fadilat banyak. Lagi ramai, lagi bagus.
Lagi ramai, lagi bagus. Sebab tu, sebahagian masjid, dia tunggu lepas habis waktu solat. Maksudnya lepas habis waktu solat, orang yang solat ramai tu, solatkan jenazah. Dan adalah menjadi hak kita untuk solat atas jenazah tu. Punya nak bagi supaya kita ni solat lagi, Nabi SAW kata ada pula doa, pahala pula. Iaitu orang yang solatkan jenazah dapat 1 qirat. 1 qirat besar gunung Uhud. Solat jenazah dapat pahala besar gunung Uhud. Siapa tak mau? Tapi kita tak, kadang-kadang kita ambil ringan. Kadang-kadang kita ambil ringan solat jenazah. Ada solat jenazah, kita buat belakang. Pahala yang banyak sekali yang senang dapat dekat Mekah Madinah lah. Mekah Madinah. Bukan sahaja tempat itu tempat barakah. Bukan saja waktu mungkin waktu barakah. Tetapi setiap waktu itu adanya solat jenazah lagi. Kan? Solat jenazah. Solat aja tak nanti pergi bawa ke kubur. Kalau bawa pergi kubur dah habis selesai semua 2 qirat. Tapi hak yang 1 qirat pun tak mau. Orang solat jenazah kita pun tak. Oh ya, sunat. Memang sunat. Bukanlah wajib. Tapi itu adalah gesaan daripada Nabi ataupun suatu ganjaran yang besar ini supaya kita tak mengesampingkan benda ni. Maka doa salat jenazah pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala di samping hak orang Islam. Maksudnya hak orang Islam, hak wajib didapat itu adalah salat jenazah atas jenazah dia. Dan begitu juga kita bila kita mati, kita nak orang salat atas jenazah kita. Dan kita nak orang ramai salat atas jenazah kita. Dan kita nak orang doakan kita. So sebab itu bila ada orang mati, maka doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Maka semua orang Islam yang mendengarkan berita perkhabaran kematian ini, maka hendaklah mendoakan kepada si mati, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Yang ketiga, fadilatu tauhidillahi ta'ala. Fadilat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala wa ifradahu bil ibadah wal bu'du 'an asy-syirk wa wasailihi allati minha al-ghulu bil makhluqin. Yang berikutnya, fadilat ataupun apa yang boleh kita ambil faedah dari hadis ini adalah fadilat tauhid. Fadilat kelebihan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesakan Allah dalam beribadat kepadanya, jauh daripada syirik dan jalan-jalan yang boleh membawa kepada syirik. Minha al-ghulu bil makhluqin. Antaranya adalah melampau kepada makhluk. Al-ghulu bil makhluqin. Kita bila cakap bab tauhid dengan bab syirik ni, tak ada apa orang kata bila kita sebut tentang tauhid dan syirik, apa yang kita faham? Apa maksud tauhid? Kan ifradullahu bil ibadah, ataupun ifrad, mengesakan Allah di dalam rububiyahnya dan uluhiyahnya dan asma' wa sifat. Itu tauhid. Tauhid adalah mengesakan Allah di dalam rububiyah Allah, iaitu perbuatan dia, dan mengesakan Allah di dalam perbuatan hamba, dan mengesakan Allah di dalam asma' wa sifat. Itu tauhid. Bila kita cakap bab tauhid dan bab syirik, memang tak larilah perbahasannya daripada orang yang menyembah makhluk dah. Itulah makna syirik dah. Makna syirik apa? Makna syirik menyembah makhluk lah. Menduakan Allah kah? Dan apa-apa saja bentuk syirik itu semuanya maksudnya menyembah makhluk lah. Walaupun namanya sembelih kepada berhala, walau namanya sembelih kepada selain Allah, walaupun dia tidak sujud meletakkan kepalanya ke lantai menghadap tidak menghadap kepada Allah, itu bukan makna semata-mata itu ibadat. Maksudnya ibadat bukan semata-mata perbuatan sujud depan patung, sujud depan makhluk. Itu bukan, itu zaman dulu. Maksudnya zaman dulu
cara antara yang zahirnya, syirik itu adalah menyembah makhluk dalam erti kata memang sujud betul ya. Sujud kepada patung, kepada berhala. Lepas tu baru dikembang dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Kemudian ada orang marah bila kita sebut tentang masalah syirik dan sebagainya, sembah kubur. Itulah syirik. Kalau tak sembah kubur, tukar perkataan kubur, sembah makhluk. Tak nak sembah makhluk, tukar perkataan lain, sembah pokok. Tukar perkataan lain, sembah cawan. Dah tentulah. Berhala, cawan, hak ni depan kita ni, sembah kat dia. Sembahlah tu. Syirik lah. Sebab tu syirik dan wasailnya. Syirik dan jalan-jalan yang membawa kepada syirik. Dan bila kita sebut tentang masalah syirik, dah tentulah kita balik kepada apa yang berlaku pada zaman Nuh AS. Iaitu Wad wa Suwa' Yaghus Ya'uq Nasr. Iaitu orang saleh yang akhirnya disembah oleh pengikut-pengikutnya. Itulah mula muncul syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah patung. Itu asalnya. Dan apabila Muhammad ibn Abdul Wahhab meletakkan dalam kitab Tauhid Al-Ghulu fi Salihin, melampau dalam kepada orang-orang saleh, asasnya adalah hak dalam Quran kata. Dan itulah kali pertama Quran menceritakan tentang perbuatan syirik kepada Allah yang terjadi kepada umat Nuh alaihi salam, yang apabila mereka ini matinya orang soleh di kalangan mereka, kata Al-Bukhari dan meriwayatkan Al-Bukhari dan sahihnya, maka mereka ini mati, maka mereka banau ala qabrihi masjidah. Mereka bina atas kuburnya itu masjid. Orang yang bila kita sebut tentang menyembah patung, menyembah kubur dan sebagainya, kalau dia tak sujud kepada kubur sekalipun, dia sembelih untuk kubur, itu maknanya menyembah kubur. Kalau dia pergi menjilat-jilat batu nisan dan memohon sesuatu hajat daripada si mati yang berada di dalam kubur, walau tidak sujud kepada kubur tersebut, itu namanya ibadat kepada kubur. Itu namanya menyembah kubur. Tak faham lagi? Bukan nanti kami tak sembah. Mana ada kami sembah? Kami tak sembah. Memang kau tak sembah. Tak sembah. Faham kau tu sujud, itu sembah. Kami tak ada depan patung. Memang tak buat lah. Tapi memberikan kemelampauan, al-ghulu, melampau kepada si mati dengan memohon hajat kepada si mati, buat amalan-amalan di kubur yang tidak dianjurkan oleh Nabi SAW. Ini adalah wasail. Ini adalah jalan-jalan yang membawa kepada kesyirikan. Pakai tangkal, dia tak sembah Tuhan yang lain daripada Allah dah. Pakai tangkal, tapi syirik. Kenapa syirik? Sebab mempercayai tangkal ada manfaat yang boleh memberikan manfaat dan menolak mudarat. Itu maknanya menyembah tangkal. Apa lagi? Dan semua bentuk-bentuk itu, apabila zahirnya benda syirik ini, yang paling zahir daripada banyaknya wasail syirik itu adalah ghulu kepada makhluk. Itu the point dia. Itulah point syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Adakah orang yang kenal Tuhan tak boleh buat syirik? Tak juga. Kalau tak kafirlah iblis. Iblis laknatullah kenal Tuhan. Dia kenal Allah. Dia pun minta dekat Tuhan yang maha berkuasa itu Allah.
Dia minta kepada Allah untuk ditangguhkan dia itu matinya sampai hari kiamat. Apa maknanya? Maknanya, dia tahu Allah itu Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Dan dia tahu lah sebab tu dia minta kat Tuhan, kat Allah Azza wa Jalla. Tapi dia tu kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Tak mau ikut perintah Allah. Maka itu syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana menganggap adanya sesuatu Tuhan ataupun benda yang lain yang bersyarikat dengan Allah Azza wa Jalla, yang berkongsi hak-hak Allah dengan makhluk. Itulah makna syirik. So jangan marahlah bila kita kata melampau kepada ustaz, melampau kepada tuan syekh, melampau kepada kubur, menyembah kubur. Itulah bentuk kesyirikan yang ada zaman sekarang yang zahir. Yang zahir. Tawaf kubur. Walaupun dia tak sujud, dia tawaf kubur. Syirik lah. Dan itu namanya penyembah kubur. Dia pergi sembelih ayam untuk mayat yang dah mati dalam kubur. Dia bukan buat apa pun, dia sembelih ayam. Menumpahkan darah untuk disembah pada kubur. Ataupun untuk dipersembahkan kepada iblis tu. Sembah setan lah maknanya. Itu pun tak faham. So tauhid mengesakan Allah dalam perbuatan Allah dan mengesakan Allah dalam perbuatan kita terhadap Allah. Perbuatan Allah, Allah mencipta, mentadbir, bagi rezeki. Maka kita kena mentauhidkannya dalam perbuatan itu, perbuatan Allah. Tak ada yang mencipta malaikat Allah, tak ada yang mentadbir malaikat Allah, tak ada yang memberi malaikat Allah. Itu rububiyah Allah. Dan kita mentauhidkan Allah dalam perbuatan kita. Apa maksud dalam perbuatan kita? Iaitu perbuatan hamba itu menyembah Allah Azza wa Jalla. Itu namanya uluhiyah Allah. Iaitu mengesakan Allah di dalam beribadat kepadanya. Apa maksud mengesakan Allah? Hanya yang kita beribadat itu kepada Allah semata-mata. Apabila disebut dalam hadis ni, ma min rajulin muslim yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan. Tak ada seorang Islam yang mati dan didirikan kepada jenazahnya itu 40 orang, itu salat jenazah. Yang 40 orang itu la yusyrikuna billahi syai'a, yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Apa maksud mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun? Bermakna tidak melakukan syirik besar dan syirik kecil. Tak melakukan syirik besar dan syirik kecil, tak buat. Bermakna, kalau ada orang yang pakai tangkal, maka dia pun solat jenazah kepada satu orang. Maka orang ini tak boleh memberi pertolongan pun kepada si mati. Kalau ada di dalam yang solat jenazah itu satu orang yang pergi sembah kubur, tak akan bermanfaat doanya dan tak boleh memberi pertolongan kepada si mati dalam kubur atau si mati yang dia solat tu. Syarat yang orang ini boleh menjadi pembantu, penolong kepada si mati, syaratnya tak buat syirik besar, tak buat syirik kecil. Umum. Dia tak kata syirik besar saja. Al-Quran bila disebut tentang masalah syirik bermakna dua-dua sekali. Syirik besar, syirik kecil. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampunkan dosa orang yang mensyirikkannya dengan sesuatu pun. Bermakna masuk sekali dalam kategori itu syirik kecil. Apa syirik kecil? Syirik kecil adalah perbuatan syirik yang tidak menyebabkan seorang kafir. Tidak menyebabkan seorang murtad. Namanya syirik kecil. Tapi kecilnya itu besar lah. Sebab syirik. Dosa syirik, dosa besar. Dalam dosa besar itu, bagi dua lagi. Satu besar yang menyebabkan murtad keluar agama. Satu besar kecilnya itu, besarnya itu tak menyebabkan dia keluar agama.
Seperti memakai tangkal. Dan dia beriktikad yang bagi itu Allah. Tangkal hanya usaha saja. Syirik kecil. Dia pergi ke kubur. Dia minta mayat dalam kubur tu. Bila orang kata, dia kata, yang bagi itu Allah. Betul lah, yang bagi itu Allah. Tapi, hak yang mati ni, boleh juga. Bukan dia yang bagi. Tapi, dia ni orang yang dekat dengan Allah. Dia beriktikad Allah bagi. Tapi dalam masa yang sama, dia pergi minta hak mayat tu. Syirik jugalah. Syirik lah. Tak kira lah kau syirik besar ke syirik kecil. Syirik tak besar. Bila sebut syirik, besar lah. Kita duk mengaji syirik. Syirik kecil, syirik besar. Hak syirik kecil, kecil je. Macam tu. Sebab dia tak rasa syirik kecil tu besar. Dia rasa syirik kecil, kecil. Macam buat dosa kecil. Bila dah namanya syirik kecil, namanya syirik, dosa itu tidak akan dihapuskan melainkan dengan taubat. Dosa itu tidak akan dihapuskan melainkan dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa jumpa bomoh, siapa pergi jumpa tukang tilik, siapa pergi percaya apa yang bomoh cakap sebagai faqad kafara, telah kufur dia dengan apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi sama ada dia itu beriktikad sepenuhnya adakah makhluk yang memberi. Kalau dia beriktikad sepenuhnya, kalau dia iktikad sepenuhnya makhluk yang bagi, syirik besar. Kalau dia beriktikad yang bagi itu Allah, tapi dia menggunakan makhluk sebagai wasilah, syirik, tetap syirik, syirik kecil. Arab jahiliah ditanya, apabila mereka itu ditanya kenapa sembah patung, mereka tak kata mereka sembah patung. Al-Quran sendiri cerita, bukan kita buat cerita. Al-Quran sendiri cerita, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Bukan kami sembah ni, tapi kami nak menjadikan hak yang mana, hak yang kami pergi minta kat puak-puak ni, berhala-berhala ni, adalah untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Maka syiriklah. Syirik. Semua benda yang tidak datang sebab syar'i dan sebab kauni jadi syirik. Semua benda yang dilakukan yang tidak ada sokongan daripada sebab syarak ataupun sebab kauni, maka jatuh syirik lah. Sebab kauni, sebab syarak. Sebab syarak ada dalil. Kita buat sekian dan kita beriktikad ada sebab, dan sebab itu disebut dalam Quran dan hadis, maka boleh buat. Sebagaimana makan tamar 7 biji satu hari tidak akan terkena sihir. Maka sebab itu sebab syarak, sebab syar'i, datang dengan dalil, dan dalil mesti sahih. Sebab yang datang daripada kepala otak sendiri, tidak datang dengan dalil Quran dan Sunnah, sebab itu tertolak. Sebab itu tertolak. Sebab kauni adalah sebab yang Allah ciptakan, ianya menjadi penyebab kepada benda tu. Itu namanya sebab kauni. Kalau tak makan, lapar. Kalau tak minum, dahaga. Kalau tak belajar, bodoh. Itu sebab kauni. Maka kita disuruh mengambil sebab. Minum kopi dapat syurga. Tak boleh lah. Siapa yang kata? Kan? Sebab itu tidak dinyatakan oleh syarak. Minum kopi, apa-apa sajalah benda yang tak datang dengan syarak, tak boleh jadi penyebab. Minum kopi, malaikat suka, boleh belah. Malaikat terseksa dengan bau mulut orang hak yang kotor, tak gosok gigi.
Sebab tu kita disuruh bersiwak tak? Siwak. Sebab Nabi kata jangan kau menyakiti malaikat. Malaikat mengambil bacaan daripada mulut. Bila orang salat subuh terutamanya, dia tak basuh mulut, tak gosok gigi, maka Nabi kata jangan menyakiti malaikat. Dia minum kopi, malaikat suka. So hak ni pokok merepek ni, kena ingat, kalau ada di dalam amalan itu melibatkan syirik, tak kira lah syirik besar atau syirik kecil, semayanglah 40 orang pun 40 orang tu semua buat benda merepek, kesian mayat tu. Mayat itu tidak akan dapat syafaat pun. Tak akan dapat syafaat. Itu syarat dia. Syarat nakkan 40 orang, 100 orang, orang yang salat jenazah ni memberi syafaat, orang-orang itu tak buat syirik besar dan syirik kecil. Maka ini pentingnya sebenarnya akidah. Maka kalau ada dikotori dengan unsur-unsur syirik dalam pengamalannya dan dalam i'tiqadnya, maka semayanglah macam mana pun solat jenazah tu, engkau tu sendiri tak mampu nak memberi pertolongan pun kepada si mati dalam yang disolatkan tu. Wa in khalis at-tauhid sababun qawi fi istijabati ad-du'a, dan berikut wa inna khalis at-tauhid, sesungguhnya tauhid yang murni itu adalah sebab yang paling kuat doa mustajab. Sesungguhnya murninya tauhid seseorang itu adalah sebab mustajab doa yang paling kuat. Kenapa doa-doa kita kadang-kadang tak diterima, kadang-kadang buat syirik? Dah tentu doa tak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kerana ikhlas di dalam tauhid itulah yang dituntut dalam setiap pengamalan kita. Iaitu dua syarat penerimaan ibadat, ikhlas dan mutaba'atul Rasul. Mesti ikhlas, tidak syirikkan Allah, dan mesti mengikut cara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru diterima ibadat tersebut. Kalau ikut Nabi tapi dikotori dengan tidak ikhlas, maksudnya ada kotoran syirik, maka amalannya itu tidak diterima. Kalau ikhlas semata-mata kerana Allah pun tapi tak ikut yang Nabi aja, pun tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak datang dari perintah kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fahuwa raddun. Siapa yang mereka-reka suatu benda yang tidak ada dalam agama kami, maka dia tertolak. Hadis 40 tu hak kena faham tu lah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis itu sepertiga Islam, iaitu membicarakan persoalan dalam. So kalau niatnya tidak ikhlas dan sebagainya, problem pada ibadat. Hadis yang kelima itu, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun, adalah merujuk kepada amalan luaran. Yang niat tadi dalaman, maka hadis man amila amalan laysa alaihi amruna sepertiga yang kedua pula, yang merujuk kepada amalan luaran. Amalan luaran, maksudnya kalau kita buat suatu amalan yang zahir ni tak ikut apa yang diperintahkan oleh Nabi dan Rasul, ataupun buat yang bercanggah dengan Nabi dan Rasul, tak diterima. Tapi bagi pok-pok tu, seolah-olah hadis tu tak dipraktikalkan, ataupun tak ada dalam praktikal kehidupan. Sebab semua boleh belaka. Apa yang makna dia man amila amalan man ahdasa fi amrina haza ma laysa fihi fahuwa raddun? Apa maknanya? Kalau dah semua benda boleh direka-reka dan boleh buat benda ikut sesuka hati, maka tak payah ngaji hadis tu lah. Maka hadis tu memang tak boleh nak dipraktikkan pun, sebab dah semua boleh berlaku. Yang penting yang buat tu pakai serban. Berikutnya,
disunatkan salat jenazah itu jama'atan, secara jamaah, bi ijma'il muslimin, dengan ijma' orang Islam, li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, kerana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, wa istimraru amalil muslimin ala zalika, dan berterusanlah amalan orang Islam tentang perbuatan itu. Maksudnya salat jenazah ini kita buat ramai-ramai, jamaah. Salat jenazah dibuat secara berjemaah kerana ianya telah berjalan pada zaman Nabi demikian. Maka Nabi solat jenazah ramai-ramai, para sahabat solat jenazah ramai-ramai, dan begitulah seberterusan sampai kepada kita pada hari ini. Salat jenazah dilakukan secara jamaah, secara ramai-ramai. Adapun jenazah Nabi itu bab lain. Adapun jenazah Nabi itu bab lain. Yusannu an la tanqusu salat al-jama'ati 'ala al-mayyit 'an salasati sufuf. Disunatkan untuk tidak kurang salat jenazah itu daripada 3 saf. Walau kana al-ma'mumun 6 ashkhas, walaupun makmum ada 6 orang je, 6 orang tetap 3 saf. Lamma rawa Ibnu Battah an Abi Umamah, ketika mana diriwayatkan oleh Ibnu Battah daripada Abi Umamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahida janazatan wa huwa sabi' sab'ah, Nabi menyaksikan satu jenazah dan waktu itu ada 7 orang. Fa amarahum an yusaffu, dan Nabi perintahkan untuk mereka buat saf, salah satu sufuf, buat 3 saf khalfahu, di belakang Nabi. Fasaf salasatu wa ithnan wa wahid khalfa saf, fa shalla 'ala al-mayyit thumma saraf. Maka 3 orang saf pertama, 2 orang saf kedua, 1 orang saf ketiga. 3, 2, 1. Kalau ada 3 orang je, 1, 1, 1. Diriwayatkan dalam At-Tirmizi wal Hakim wa sahahahu an Malik Malik ibn Hubairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, man shalla alaihi salasata sufuf minan nas faqad awjab, siapa yang salat atasnya itu 3 saf minan nas, daripada manusia, faqad awjab, maka 3 saf. Dan berikutnya, sudah semestilah orang yang solat ke atas jenazah itu orang Islam lah. Fal kafiru la tuqbal fihi syafa'ah. Orang kafir memang tak diterima lah syafaatnya. Itu orang kafir. Apatah lagi berikutnya, orang syirik pun tak diterima syafaat. Orang yang melakukan syirik kepada Allah, syafaatnya juga tak diterima. Okay, berikutnya. Wa an Samurah ibn Jundab radhiyallahu an qala sallaitu wara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin matat fi nifasiha faqama wastaha. Aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Samurah, ke atas satu jenazah wanita yang mati fi nifasiha, yang mati ketika mana dalam nifasnya, fi nifasiha. Faqama wastaha, dan Nabi berdiri di tengahnya. Nabi berdiri di tengah. Itu perempuan yang dimaksudkan itu adalah Ummu Ka'ab al-Ansari. Matat fi nifasiha. Yuhtamal an takuna dharfiyatan wa yuhtamal an takuna sababiyatan, wa qawnul mar'atu fi nifasiha wasafa ghayra mu'tabar ittifaqan, wa amma wasafa kauniha imra'atan fa huwa mu'tabar indal aksar. Yang dimaksudkan mati disebabkan nifas itu, yang lebih tepat adalah bermaksud mati sebab beranak lah. Mati beranak. So bila mati beranak, nifas keluar. Lepas janin keluar, darah yang keluar lepas dari betul tu nifas. Wasataha, wastaha, Nabi berdiri di tengahnya, iaitu muhadhiyan liwastiha, iaitu berdiri di tengah.
Ataupun amma bisukun wastaha, atau kalau tahrik, kalau dibaca dengan barih, itu wasataha, wastaha baca dengan barih mati. Jika baca dengan barih mati, maka dia bermaksud baina, nahwa jilsati wastil qaum atau bainahum, antara. Sebab tu, adakah mesti solat jenazah itu perempuan kita mesti berdiri kat tengah? Maka sebagai ulama kata tak. Boleh saja di antara badannya itu, mana-mana saja. Dalam hadis yang lain, laki Nabi berdiri di tengah, dekat kepala. Kan? Bagi hadis ini, perempuan di tengah. Maka sebab itu sebagai ulama melihat lelaki di kepala, imam berdiri di kepala, perempuan berdiri di tengah. Tapi yang penting, yang dimaksudkan berdiri itu tak kira lah sebenarnya, boleh saja. Mana-mana saja pun sebenarnya boleh. Laki-laki dan perempuan sama. Mana kepala? Kanan ke kiri? Ha? Orang kita, laki kepala belah kanan kan? Perempuan kepala belah kiri. Tak ada dalil. Tak ada dalil yang spesifik. Ha? Maksudnya, kepala belah kanan ke, kepala belah kiri ke, sah salat jenazah. Tinggal lagi orang kita bahagi kan. Laki kepalanya belah kanan, perempuan kepala belah kiri. Kalau dibuat dua-dua, laki belah kanan, perempuan belah kanan pun boleh. Tak ada masalah. Sebab tak datang dalil mengspesifikkan. Sebagian ulama menyatakan berdiri di tengah-tengah perempuan ini kerana nak menutup daripada dilihat. Wallahualam lah. Ini sebagian katalah. Maksudnya bila imam berdiri kat tengah-tengah tu, tak apa nampak lah tengah perempuan tu. Aurat. Ataupun bukanlah aurat, sebab bila dah ada perempuan sebenarnya tak ada isu pun. Kan? Itu sebagian pandangan lah. Innal mar'ata wa in 'uddat min asy-syuhada bi mautiha fi nifasiha. Berikutnya tentang hadis ni, dia menyatakan tentang perempuan yang mati fi nifasiha. Tak ada kena-mengena pun dengan tiba-tiba Nabi berdiri kat tengah. Apa benda ni? Perempuan ni mati, Nabi solat, aku solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat jenazah atas jenazah seorang perempuan yang mati disebabkan nifas. Mati disebabkan mati beranak lah. Tiba-tiba faqama wastaha, dan Nabi berdiri di tengah-tengahnya. So sebenarnya isu tu tak ada kena-mengena pun. Antara dia kata mati sebab nifas, kemudian berdiri kat tengah. Something yang tak ada kena-mengena. Maka dia hanya penceritaan saja. Iaitu penceritaan wanita ini matinya disebabkan beranak. Berikutnya boleh kita ambil faedah daripadanya, perempuan walaupun mati beranak itu dipanggil syahid, tidak bermakna syahid perang. Maksudnya dia dimandikan dan disalatkan dan diuruskan macam biasa. Okey, berikutnya. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat wallahi laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala bannai bayda fil masjid, rawahu Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, wallahi, demi Allah, laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, demi Allah telah pun Nabi salat sallallahu alaihi wasallam ala bannai, di atas dua orang anak kepada Bayda. Bayda tu mak dia.
dilaqabkan dengan Al-Bayda, iaitu maknya yang bernama Da'ad bintu Jahdami min Bani Fihr, yang disebut Bayda. Dua orang anak Al-Abnai ini ada Sahal wa Suhail. Sahlun wa Suhail. Dua orang budak yang Nabi salat fil masjid, dalam masjid. Kata Aisyah, wallahi demi Allah, sesungguhnya Nabi telah salat kepada dua orang jenazah Sahal dengan Suhail ni dalam masjid. Dalam masjid. Seolah-olahnya Aisyah radhiyallahu anha sedang mengkritik orang yang kata tak boleh solat jenazah dalam masjid. Dia kata, wallahi laqad salla. Wallahi demi Allah, sesungguhnya, nak penguat, Nabi telah salat jenazah dalam masjid. Tu nak beritahu tu. Kerana pada kebiasaannya, solat jenazah pada zaman Rasulullah disalatkan di luar masjid. Kebiasaannya solat jenazah pada zaman Nabi SAW, sebagaimana disebut oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam Al-Hadi, lam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallam ar-ratibus salatu ala al-janaiz fil masjid. Adalah daripada petunjuk Nabi itu tidak selalu solat jenazah dalam masjid. Wa innama kana kharijuhu, sesungguhnya di luar masjid. Wa rubbama shalla 'alaiha fihi, dan kadang-kadang kemungkinan Nabi solat dalam masjid. Wa kilahuma jaiz, dan kedua-duanya itu harus. Hadis bab menunjukkan bolehnya solat jenazah dalam masjid. Walakinnahu yadullu kama qala Ibnul Qayyim ala annahu qalil. Tetapi sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, sangat sikit Nabi solat jenazah dalam masjid. Wa anna hadhihi salat ala ibnai Bayda min al-qalil, dan antara yang disebutkan tak ramai itu antaranya dua anak kepada hak ni, iaitu perempuan hak yang dilaqab dengan Bayda ni tadi, iaitu Sahal dengan Suhail. Tidak mengapa bolehnya salat jenazah dalam masjid in amina talwithuhu. Mazhab Abu Hanifah kata makruh. Hatta mazhab Abu Hanifah menyatakan tidak solat jenazah di dalam masjid. Kenapa mazhab Abu Hanifah kata tidak boleh solat jenazah dalam masjid ataupun makruh? Karihas salatu, tidak disukai solat jenazah itu fil masjidi, dalam masjid, antaranya Abu Hanifah, Imam Malik. Wal karahatu 'inda al-Hanafiyyah minhum man ja'alaha karahat at-tahrim wa minhum man ja'alaha karahat at-tanzih. Wa hadha ma rajjahahu al-Kamal Ibn al-Himam, wa 'inda al-Malikiyyah karahat at-tanzih. Dalam mazhab Abu Hanifah, karahat at-tahrim dan karahat at-tanzih, iaitu dua bentuk makruh. Makruh tanzih dengan makruh tahrim. Makruh tanzih maksudnya makruh di sisi majoriti. Makruh tahrim maksudnya haram di sisi majoriti. Mazhab Abu Hanifah bahagi dua. Sama juga dalam wajib dengan fardu. Wajib dan fardu menurut mazhab Abu Hanifah ada beza. Menurut jumhur, wajib dengan fardu sama saja. Abu Hanifah seolah-olahnya pandangan dia salat jenazah dalam masjid itu karahatut tahrim. Tetapi Imam Malik makruh, karahat tanzih. Dan dalil mereka itu merujuk kepada hadis yang telah lalu, yang telah kita baca, iaitu hadis yang tadi tu. Apabila dinyatakan ma tadfini, bukan, sebelum tu, ma min rajulin muslimin yamutu fi fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan. Tak ada orang yang mati, orang Islam yang disalatkan jenazahnya 40 orang yang tidak mensyirikkan Allah. Bukan. Mana hadis? Sebelum tu lagi.
Iaitu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam na'al Najasyi tu. Hadis Najasyi. Nabi memberi perkhabaran kematian oleh Najasyi, mata fihi wa kharaja bihim ila al-musalla. Dan Nabi suruh keluar ke musalla untuk salat jenazah ghaib. Maka ini dalil yang digunakan oleh mazhab Abu Hanifah, kata bahawasanya salat jenazah di luar masjid. Illahnya katanya supaya masjid tidak kotor. Illah sebahagian menyatakan illahnya takut dikotori masjid itu dengan jenazah. Ataupun adakah jenazah itu najis? So di sisi ahli sunnah atau di majoriti jenazah tak najis lah. Berikutnya ada hadis Abu Hurairah marfu'an, man shalla ala mayyitin fil masjid fala syai'a lahu. Hadis Abu Hurairah secara marfu', siapa yang salat ala mayyitin, siapa yang salat ke atas mayat fil masjid dalam masjid, fala syai'a lahu, fala syai'a lahu, tidak ada apa-apa baginya. Dihasankan oleh Ibn Qayyim dalam Al-Hadi. ولأن المسجد جعل لأداء المكتوبات ولأنه يحتمل تلويث المسجد. Maka dia kata masjid dijadikan untuk salat 5 waktu, dan juga kemungkinan takut-takut dikotori oleh mayat, talwis al-masjid. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ni, man shalla ala mayyitin fil masjid fala syai'a lahu. Fala syai'a lahu, ataupun disebut dalam riwayat man shalla ala janazatin fil masjid falaysa lahu syai'un. Siapa yang salat atas jenazah dalam masjid, falaysa lahu, tidak ada baginya sesuatu pun. Apa maksud tidak ada baginya sesuatu pun? Maka dipahami, sebahagian faham, siapa yang solat jenazah dalam masjid tak dapat pahala, tak dapat apa. Kerana di dalam sebahagian lafaz disebut fala syai'a lahu, tidak ada sesuatu pun baginya. Fala syai'a alaih, tidak ada sesuatu pun atasnya. Sebagai kata fala ajralah, tak ada pahala baginya. Tapi fala ajralahu itu salah, khata. Hadis fala ajralahu, lafaz tidak ada pahala baginya secara jelas, tak ada pahala itu, hadis itu adalah kesalahan. Maksudnya lafaz itu salah, lafaz tidak sahih. Was-sahihu fala syai'a lahu, yang sahih adalah fala syai'a lahu, tidak ada sesuatu pun baginya. Tak ada sesuatu pun baginya itu apa maknanya? Adakah tidak ada pahala? Maka sebahagian ulama mendhaifkannya, sebahagian dinisbahkan kepada Imam Ahmad mendhaifkan hadis ni. Man shalla ala mayyitin fil masjid fala syai'a lahu, siapa yang salat jenazah dalam masjid tidak ada baginya apa-apa, hadis itu sahih. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah ahadis sahihah mengulah tentang hadis ini, pertama dari sudut sanad, dari sudut kesahihan. Maka dari sudut kesahihan hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan lafaz bagi Ibnu Majah, Al-Imam At-Tahawi, Al-Baihaqi dan selainnya daripada jalan Ibnu Abi Zaib an Saleh Maula At-Tawamah, daripada jalan Ibnu Abi Zaib, Ibnu Abi Zaib daripada Saleh Maula At-Tawamah, daripada Saleh Maula kepada Tawamah. An Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah secara marfu'. Hadis ini secara ringkas adalah sahih. Hadis ini adalah sahih. Sebahagian menyatakan tidak boleh salat jenazah dalam masjid ni berdasarkan hadis ni fala syai'a lahu, kerana dia rasa, dia faham bahawasanya hadis ni bermakna tidak ada pahala bagi dia. Dan juga dalam macam kita sebut tadi, pengamalan pada zaman Nabi SAW banyaknya luar masjid.
Maka dia faham luar masjid bermakna tidak dalam masjid. Ditambah lagi dengan hadis yang telah kita nyatakan tadi itu dan juga hadis ini. Siapa yang salat jenazah dalam masjid tak ada apa-apa bagi dia. Maksudnya useless. Maksudnya tak ada faedah. Siapa salat jenazah dalam masjid tak ada pahala bagi dia. Dia faham begitu. Sedangkan itu bukan kepahamannya. Okey, katalah kita kata pun faham, tak ada falaisa lahu syai', tak ada apa-apa baginya. Apa maksud tak ada apa-apa baginya? Maka Syekh Al-Albani menjawab tentang hadis ni, bahwasanya hadis ini bukan bermakna tidak ada pahala. Sebahagian ulama fiqh mendaifkan hadis ini dengan sebab fiqh. Apa maksud dengan sebab fiqh? Maksudnya dari sudut fiqhnya salat jenazah tak dibuat dalam masjid. Tiba-tiba datang hadis ni, maka hadis dhaif. Mana boleh mendhaifkan hadis dengan sebab hukum fiqh yang dibina. Sedangkan hukum fiqh dibina dari hadis. Bukan hukum fiqh dijadikan pendhaifan ataupun persahihan kepada suatu hadis. Maka dilihat dulu kepada kesahihan sanad dan matan dulu. Kalau ianya sahih, baru kita tengok fiqhnya. Oleh kerana hadis ni adalah hadis yang sahih, baru kita tengok apa maknanya dah. Apa maknanya, baru betul caranya. Walladhi arahu annahu la yanbaghi inda naqdil hadis an yulahadha an-naqidu umuran fiqhiyatan. Maka Syekh Al-Albani kata, tak sepatutnya orang yang nak mengkritik hadis, dia melihat, orang yang mengkritik itu melihat kepada perkara-perkara fiqh yang yutawahhamu, yang akan menyebabkan kita waham, yang akan akhirnya menyebabkan kita kata hadis ini ta'arud, hadis ini bercanggah. Fayattakhidhu dhalika hujjatan li ta'ni fil hadis, dan dia menjadikan itu sebab dia mengkritik hadis, maka itu adalah cara yang salah. وعلى هذا فكون حديث صالح مخالفا لحديث عائشة فلا ينبغي الطعن فيه بسبب ذلك. وعلى هذا, maka dia kata oleh kerana hadis ini, kalau kita tengok hadis Saleh ini bercanggah dengan hadis Aisyah yang kita baca. Hadis Aisyah kata apa tadi? Wallahi laqad salla, wallahi demi Allah, Nabi salat ke atas dua jenazah Sahal dan Suhail dalam masjid. Tiba-tiba main datang pula hadis yang kita baca ni pula, siapa yang salat jenazah dalam masjid tak ada pahala bagi dia. Kan tanaqud, kan ada percanggahan. Maka Aisyah punya hadis itu seolah-olahnya ta'arud dengan hadis Saleh ni tadi. Maka oleh kerana ta'arud itu, maka sebagai ulama menggunakan benda ni sebagai mendhaifkan ataupun menguatkan hadis. Bal yanbaghi at-tawfiq bainahuma ba'da subuti kulli minhuma min al-wijhati al-hadithiyah. Bahkan yang sepatutnya kita jamakkan dua hadis ni. Jamakkan di antara dua hadis yang nampak macam bercanggah. Sebagaimana yang disebut oleh ulama-ulama hadis lah. Apabila ada dua hadis yang bercanggah, maka kita pertama sekali jangan buang salah satu. Pertama sekali cara berhadapan dengan hadis yang bercanggah, pertama sekali tengok kesahihan, dah tentulah. Kalau sahih satu, sahih dhaif satu lagi, dah tentu yang dhaif kita buang. Tapi hadis yang bercanggah tu dua-dua sahih. Satu kata tak ada pahala, satu kata Nabi solat dalam masjid, iaitu salat jenazah. Maka mesti dijamakkan, mesti dijamakkan. Hadha wa ahsan ma yumkinu an yuqalu fi sabil at-tawfiq al-musharu ilayhi anifan huwa anna hadith Aisyah ghayatu ma yadullu alayhi innama huwa jawazu salatil janazati fil masjidi. وحديث صالح لا ينافي ذلك لأنه لا ينفي أجر الصلاة على الجنازة مطلقا وإنما ينفي أجرا خاصا بصلاتها. Maka kita jamakkan dua hadis ini. Hadis Aisyah nak menunjukkan jawaz. Hadis Aisyah ni tadi nak menunjukkan keharusan salat jenazah dalam masjid. Maksudnya boleh tak? Boleh. Hadis Aisyah. Berikutnya hadis yang Saleh tadi tu, hadis Saleh anak kepada apa tu Maula Tawamah tadi tu, hadis itu tidak menafikan pahala solat jenazah.
Dia bukan menafikan pahala solat jenazah. Tetap solat jenazah dalam masjid ke, luar masjid ke, ada pahala. Ada pahala. Tetapi yang dinafikan itu adalah pahala yang khusus dengan solat di dalam masjid. Pahala khusus. Apa maksud pahala khusus? Maksudnya siapa yang solat dalam masjid ada pahala lebih. Ada pahala tambahan. Tidak. Maksudnya hadis Aisyah menyatakan keharusan. Ada pun hadis yang salih itu tidak menafikan pahala solat jenazah. Ada solat jenazah itu pahalanya walau solat dalam masjid, tetapi yang dinafikan itu adalah pahala yang khusus kalau solat jenazah dalam masjid. Maksudnya tak ada pahala khusus kalau solat jenazah dalam masjid. Macam isu nikah lah. Adakah boleh nikah dalam masjid? Siapa kata tak boleh? Nikah lah. Yang tak boleh itu kalau dia i'tiqad nikah dalam masjid ada pahala lebih. Nikah dalam masjid berkat lebih. Nikah dalam masjid dapat kemuliaan. Contoh. Tak ada lah. Siapa yang nikah luar masjid ke, dalam masjid ke, dekat dewan ke, dekat beranda masjid ke, sah. Tak ada apa bezanya. Dalam masjid pun sama, luar masjid pun sama. Tak ada pahala khusus. Maka maksud hadis, siapa yang solat jenazah dalam masjid falaisa lahu syai', tak ada sesuatu bagi dia. Maksudnya tidak ada sesuatu yang khusus pahalanya di dalam masjid. Maka yang penting yang berikutnya adalah macam kita sebut tadilah, bahawasanya pada zaman Nabi SAW banyak yang Nabi lakukan solat jenazah itu adalah di luar masjid. Dan perlakuan Nabi SAW salat dalam masjid itu tak banyak. Sikit saja. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada apa nak tanya? Kalau ada orang kata solat jenazah dalam masjid makruh, pun salah. Adakah kita nak kata solat Nabi makruh dalam masjid? Solat jenazah dalam masjid. Sebab Nabi solat jenazah dalam masjid. Maka tidak makruh. Maka luar masjid ke, dalam masjid ke, hukumnya harus. Tinggal lagi, banyaknya keadaan Nabi solat jenazah di luar masjid. Kalau ada masjid kita tu, sebahagian masjid dia buat solat jenazah dekat beranda luar tu. Dan dia selalu kat situ. Okey lah. Itu bagus juga. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Nanti kita akan sambung hadis yang berikutnya. Abdurrahman ibnu Abi Layla berkenaan tentang takbir solat jenazah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.